al-'aizatu bil ism. Apabila hujah mereka ini yang dangkal dan zahirlah kelemahan hujah-hujah mereka dan timbullah kebenaran, bila mereka tu silap, nampaklah yang mana betul, timbullah kebenaran dan terdedahlah kebatilan itu dan tertolaklah, berfikirlah mereka ini oleh kerana mereka ada kuasa kan, mereka ada kuasa, mereka menggunakan kuasa mereka untuk mempertahankan kebatilan, untuk mempertahankan kebatilan, sehingga mereka menangkap Nabi Ibrahim dan nak melemparkan dia ke dalam api. Allah gambarkan Al-Quran Al-Karim di dalam surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakallah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Jadi mereka berkata, bakallah dia, ai li'annahu istahaqqa, kerana bagi mereka Nabi Ibrahim itu layak untuk mendapat asyaddal iqab indahum, hukuman yang paling berat. Bagi mereka Nabi Ibrahim ini layak mendapat hukuman yang paling berat. Mana apa? Kerana dia telah memecahkan berhala-berhala mereka. Dan wan naru ahwalu ma yu'aqabu bih, dan bagi mereka tidak ada satu hukuman yang paling berat melainkan lempak lapi. Apa lagi yang paling berat? Hukuman. Tak ada. Kalau mereka tikam bunuh dia pun tak nampak apa, kan? Tak nampaklah dia tu tersiksa. Kalau mereka lempak pun tak nampak dia tersiksa. Jadi yang nampak, tak ada lah nampak yang paling berat, yang selayaknya untuk diterima oleh Ibrahim ini, melainkan pekat. Kerana kerahan daripada raja supaya semua orang bawa kayu api itu, dan orang yang membawa kayu api itu boleh merasa mereka ada saham. Mereka ada saham untuk memberi hukuman kepada seorang yang digelar oleh mereka sebagai penjenayah. Jadi mereka berhujahkan kepada dengan membakarkan ini, hujah mereka sebagai membantu Tuhan mereka. Kononnya lah, wansuru alihatakum, wansuru alihatakum, bantu Tuhan-Tuhan kamu, yakni bil intiqami laha, dengan membalas dendam untuk Tuhan mereka. Patung-patung mereka yang dipecahkan itu nak balas dendam balik, kan? In kuntum fa'ilina bi syai'a, kalau kamu ini benar-benar nak buat. Ini dia bagi cabaran, kan? Ajar tu bagi cabaran, hampa semua macam mana? Betul tak dia ni jahat? Dia ni pecah bahala kita. Jangan duk biar saja. Kamu semua mesti bertindak. Apa tindakan dia? Tindakan dia kamu semua bagi saham untuk bakar dia. Inilah saham yang kamu boleh buat, dan saham inilah sebenarnya kamu menjadi orang yang memang bertindak. Kalau dia orang tak tolong, dia tak tindaklah. Itu fa'alin. Tetapi walamma qararu tahriqahu bin nar awqadu naran 'azimatan, apabila mereka itu dah ikrar untuk membakar Nabi Ibrahim di dalam api, maka mereka pun menyalakan api yang besar. Mereka pun menyalakan api yang besar. Dan falamma alquhu fiha, kemudian mereka pun lemparkan Nabi Ibrahim di dalamnya. Qala, kata Nabi Ibrahim, semasa dia sedang dilemparkan masuk ke api itu, kata Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukuplah bagi Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebesar-besar yang kita boleh sandarkan. Jadi
Nabi Ibrahim sebut. Dalam riwayat ada sebut bahawa mereka ni bubuh Nabi Ibrahim di tempat nama dia Manjanik. Manjanik ni lastik. Ada pendapat katakan lastik. Oleh kerana bara tu besar. Api ni bila dia besar, bara dia besar. Bila bara dia besar, bahang dia besar. Bila bahang dia besar, tak boleh duduk dekat. Kan, kita bakar sampah kena basah. Kan, basah dia punya bahang dia. Jadi oleh kerana bahang dia besar, tak boleh nak angkat peluncur tok tu. Tak boleh lah, besar. Panas lagi dengan puak-puak bawa tung-tung dia. Jadi mereka terpaksa buat satu lastik yang besar, cop, kan, supaya bubuh Nabi Ibrahim dalam tu. Kemudian tolak dia akan masuk dalam tu. Katanya bahawa mereka masuk dia dalam tempat tu, kemudian nak lepas, tak boleh gerak. Tak boleh gerak, tak tahulah silap rosak ke mana. Ini pendapat lah, tak tahulah sama ada Nabi. Kan ada riwayat sebut lah kan. Nak pendangkan cerita dia dalam tu. Jadi bubuh dalam tu tekan tak naik pi. Kan? Tak naik turun rosak lah. Try bubuh oleh nak serang. Bubuh oleh pi pun. Hitung kan. Betul. Bubuh balik tak boleh juga. 3 kali bubuh balik tak boleh, tekan tak boleh. Lah panggil ayah dia. Panggil ayah dia sendiri. Suruh ayah dia tekan. Pok dia tekan bila dia. Maka masa pok dia nak tekan Nabi Ibrahim minta doa. Kan? Doa supaya janganlah dimalukan ayah dia. Maka yang tekan-tekan masuk surga. Alhamdulillah. Itu ada riwayat. Segi kesihahan dia saya tak tahu pasti lah. Kita tak pasti lah. Itu orang bagi perendang. Dalam ayat Quran cerita dia melemparkannya. Dia perendang dia. Jadi Nabi Ibrahim sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kama rawahu Ibnu Bukhari an Ibnu Abbas anhu qala hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas, hadis dari Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Ketika Nabi Ibrahim kata hasbi Allah wa ni'mal wakil, Nabi SAW kata Nabi Ibrahim ni dia sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kan? Hina ulqiya finnar, qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Kata Ibrahim sewaktu dia dilempar dalam api. Kemudian semasa dia jatuh nak jatuh api itu, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata di dalam surah Al-Anbiya ayat 69, Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna, kami katakan, kan? Kami berfirman, ya nar, wahai api. Wahai api, kuni, jadilah engkau wahai api, bardan, sejuk. Bardan sejuk. Wasalaman, dan selamat sejahtera ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Abbas, laula anna Allah azza wa jalla qala wasalaman, kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sebut salaman. Salaman itu sejahtera. Kalaulah ayat itu bunyi qulna ya naru kuni bardan ala Ibrahim, tak ada salaman. Kalaulah kata kuni bardan, jadikanlah api ini sejuk oleh Ibrahim. Kata Ibnu Abbas, kalaulah tak ada perkataan salaman, la ada Ibrahim barduha, Nabi Ibrahim akan jadi sakit sebab api itu terlalu sejuk. Sejuk, bardan itu sejuk. Tapi Allah sandarkan bardan wasalaman, sejuk dan sejahtera. Jadi elok cuacanya. Elok cuacanya, bukan dia sejuk. Kata Ibnu Abbas, kalau tak ada perkataan salaman, la ada Ibrahim
Ibrahim pasti sakit. Bukan sakit kerana panah, sakit kerana sejuk dah berdoa sejuk. Subhanallah azim. Api ni tak naklah sejuk. Kan api kat Ibrahim ni sejuk. Tapi kalau cerita dalam situasi api neraka, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kalau kita buka dalam kitab Bahrul Mazi pun ada. Bahkan kita buka Sunan Tirmizi pun banyak. Dia cerita sifat ahli neraka, sifat ahli syurga. Ada dua sifat. Antara sifat neraka ni dia bukan saja yang panah. Dia ada neraka yang sejuk. Dia sejuk. Kita mungkin duduk negara yang panas, dia teringin nak sejuk. Orang ada sejuk tu dia teringin nak panas. Kan? Pasal sejuk dengan panas ni sejuk. Sejuk. Sebab bila sejuk ni dia angin dia kering. Kita duduk di kawasan yang Fatul Istiwa. Fatul Istiwa ni serba lekak lah. Kan? Serba lekak. Angin panas pun dia lembab, basah pun dia lembab. Kita dalam keadaan yang lembab. Tapi kalau sejuk, salah. Kan? Baru ni berapa orang Malaysia balik ke Mekah, sakit tak sihat. Katanya di Mekah kata turun sampai 8 darjah. Sejuk lah. Yang jadi dulu. Bila sejuk ni gaduh pula cah mulut, cah kaki, cah macam juga. Angin kering. Pi bulan 6 dan 7 panas pula. Tak kenal Mekah. Kan? Tapi panas dan sejuk kadang-kadang tu satu segi macam panas tu lebih kita sanggup, walaupun kita rasa bahang dia tu panas. Nak banding dengan sejuk, sejuk tuan. Biar semayang pun jadi sedap. Semayang pun tak larat dan sebagainya. Sejuk. Jadi ni Allah bagi. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Dalam surah Anbiya ayat 70 tadi, ayat 69, ayat 70 sambung dia. Fa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin. Mereka hendak melakukan tipu daya terhadap Nabi Ibrahim, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Sebab itulah ini tak kira lah siapa pun. Bukan zaman Nabi Ibrahim saja, sampai zaman ni ke, sampai hari kiamat ke, siapa pun yang nak buat tipu daya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat perancangan, macam-macam perancangan buat kerana nak menghapuskan Islam, nak menghapuskan Allah, menghapuskan perjuangan. Jadi Allah boleh buat budaya yang lebih hebat, dan perancangan Allah itu lebih hebat. Kan? Wa makaru wa makarallah. Kita buat perancangan. Kalau perancangan kita diridai oleh Allah, dipersilakan. Kita boleh buat strategi boleh, kan? Bukan Islam tak boleh buat strategi. Islam tu kena ada plan strategi juga. Orang ni semua nak bentuk plan strategi belakang buat je. Islam pun nak kena ada plan strategi dia, kan? Cara bertindak dia. Tetapi dia mesti hadaf dia tu baik Islam. Hadaf nak buat wawasan 2020. Nak juara 2020. Wawasan 2020. Dulu Dr. Mahathir buat wawasan 2020. Tapi masa dia buat wawasan tu tak ada satu pun kawan Islam. Kan? Tak ada satu pun kawan Islam. Bukan orang tolak wawasan tu. Wawasan kita tak tolak. Tetapi dia mesti ada landasan dia pada Islam. Kalau tak nak negara maju saja, lingkup habis orang, kan? Habis maju, tak ada apa. Posak musnah habis. Bila Al-Quran diketepikan habis, kan? Sebab tu ulama kata kita ni Quran tu pegangan utama kita. Al-Quran sebut apa? Firman Allah surah An-Nam, wa an atlu al-Quran. Surah An-Nam ayat 92. Wa an atlu al-Quran, dan aku ini disuruh membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran ya, bawa Quran ya. Hak Nabi bawa Al-Quran itulah macam-macam Nabi kena. Nabi bawa Quran itulah Nabi dihina, Nabi dimaki, Nabi sampai nak dibunuh. Quran yang mana?
Quran tu lah duduk rumah kita. Bukan hak tu bersilai, nak bersilai. Hak tu lah. Hak tu lah Nabi bawa, hak tu lah duduk kat kita, hak tu lah Nabi baca, hak tu lah kita baca. Bermakna kita sudah ada Al-Quran itu. Sebab tu kata ulama, orang-orang yang tak jadikan Quran sebagai pegangan, yauma ta'arada 'anil Quran, di hari di mana orang yang membelakangkan Al-Quran, Allah akan bagi kepada mereka yarmihim al-jidal, satu penyakit mereka tu tak nak puas hati. Orang yang tak jadikan Quran sebagai pegangan, Allah jadikan dia penyakit al-jidal. Kan? Nabi sebutlah hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata tidak ada satu kesesatan selepas daripada petunjuk. Tidak ada satu kesesatan selepas mereka dapat petunjuk, yang ini selepas dia dapat Quran, tapi mereka tak berpegang Quran, menjadikan Quran sebagai panduan mereka. Allah akan jadikan kepada mereka penyakit suka bertengkar. Walaupun dia tu orang Islam, walaupun dia tu asalnya Islam, tapi dia tak jadi Al-Quran tu sebagai pegangan dia, tak puas hati. Dia tak jadi puas hati. Kita tak kira hak tak ada Islam langsung, kan? Kumpulan hak tak ada Islam langsung ni memang dia tak pernah akan jadi satunya. Allah sebut dah, orang yang tak dekat Quran, orang yang tak mau Islam langsung ni, dia tak akan dapat tu, bila-bila tak akan berhati, kan? Allah sebut dah tu. Tapi hak ni orang hak duduk dalam Islam, faham Islam, tapi tak jadikan Al-Quran itu sebagai satu pegangan utama. Al-Quran itu, sebab Al-Quran penuh lengkap dengan kita. Nabi nak lantik sebagai ketua medan perang, Nabi tanya yang pertama, siapa menghafal Quran? Siapa hafal Quran? Sahabat kata tak ada lah siapa hafal Quran. Nabi kata siapa hafal ayat-ayat Al-Quran? Dan sahabat bagi saya hafal surah Baqarah. Nabi kata kau jadi pemimpin, engkau jadi ketua medan perang. Bahkan semasa nak tanam, kita nak simpan lah para syahid di perang Uhud itu, Nabi tanya yang mana banyak baca Quran, masukkan dia dulu. Kerana pegang Quran penting. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu ini bertelagah salah suatu benda itu, Quran lah dasarnya. Quran, mana Quran ada kita tu? Kita sebut tu ya. Kita nak faham tu. Kerana kadang-kadang bila kita baca sejarah di zaman Nabi no, kita ingat kok zaman Nabi Quran bukan Quran mana? Quran nak tu lah, bila orang kita tu lah. Kan? Sebab tu bila kita yang cukup penting kita. Aradu an yakidu bil idrari bihi bitahriqihi bin nar. Aradu, mereka ini mau, mereka nak, kan, aradu an yakiduhu, untuk memperdayakannya, bil idrari bi, dengan memberi suatu benda yang memudaratkan kepadanya, iaitu menyakitkan dia, memusnahkan dia, bitahriqi bin nar, dengan membakarnya dengan api. Fama kanu illa maghlubin maqurin haitsu anjahullahu minan nar. Mereka itu walaupun mereka bersangka mereka boleh menang, mereka boleh kuat, mereka gagah, tetapi penyelamat yang sebenarnya ialah Allah. Allah lah penyelamat yang sebenarnya. Sebab itu kita kena yakin. Kita kena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Penting. Nabi Ibrahim ni Allah uji dia banyak. Kan, Nabi Ibrahim ni Allah uji dia banyak. Ujian-ujian dia. Sampai kita pernah sebut dulu Nabi Ibrahim pernah bawa isteri dia dengan anaknya yang pada masa itu masih menyusu. Kan? Masih menyusu, letak isteri dia, letak anak dia labi. Isteri dia panggil, dia tak balik. 3 kali panggil tak balik. Panggil isteri dia tanya, ni Allah suruh ke? Oh, dia balik kata ya. Kan? Kemudian dia berjalan bi. Dalam riwayat hadis sebut, Nabi Ibrahim ni, dia bukan dia tak tengok isteri dia tinggal isteri dia dengan anak dia tu pasal dia tak sayang. Bukan pasal tak sayang, tapi kaedah dia kena buat macam tu.
Sebab itu bila dia pergi berjalan sampai talencongan baru dia berhenti. Isteri dia nak nampak dia berhenti, baru dia angkat tangan. Rabbi inni askantu min zurriyati fi wadi ghaira zi zar'in 'inda baitikal muharram. Ada yang tersebut. Lalu dia baca, Tuhanku, aku tinggalkan zuriatku di situ lembah yang tidak ada tanaman. Minta doa kepada Allah. Sayang dia. Kan, tapi nak tinggal dia tak boleh lah berbabai dia. Kan, nak tinggal babai dia. Kan, mak yang tak anak dia sama. Anak pula pada jam 1. Kan, anak semangat nak ngaji. Letak timbunan, anak nak duduk ngaji, mak duduk kuit. Babai. Lah, nanti lari pindah abang hantar balik. Saya pernah mengajar dulu di sekolah di Seribu Darul Ustaz. Sekolah kebangsaan. Kan, sekolah rendah kebangsaan. Jadi tukang kebun tu lah peranannya. Tukang kebun tu tengah pandai lah, pandai putih kot lekang. Dia pun pandai. Kan. Jadi mak mentak elok dah. Dia letak di asrama tu, letak dengan barang apa semua. Budak tu semangat dengan ni, mak tu dah babai, mencium sayang, dah babai. Budak tu dia lah. Dan babai punya kali, dia tak mahu lah. Dia lari balik masuk dalam beg. Dah nak cepat-cepat kebun tu, pun putih ke bawah. Putih sikit-sikit. Nabi Ibrahim pun macam tu lah, bukan dia tak sayang. Lepas tu dia minta doa. Dia minta doa kepada Allah, ya Allah selamatkan isteriku. Sehingga Nabi Ismail dengan Siti Hajar duduk situ. Duduk di situ, Nabi Ibrahim kita sebutkan dia tinggal bekai buah kurma dengan ayam. Kita kata sebotol ayam lah. Dan sebokah buah kurma. Buah kurma makan habis, ayam minum habis. Tak ada makanan. Kan? Tak ada makanan. Nabi Ismail ni meronta-ronta. Budak kecil lapar. Barulah dia Hajar ni tak tahu nak buat apa. Naik bukit Sofa. Naik bukit Sofa, tengok ada orang tak ada. Turun lari pergi bukit Marwah. Kan? Tengok orang tak ada, lari patah balik pergi bukit Sofa. Kan? Patah balik pula pergi Marwah. Patah balik pula 7. Kan 1 2 3 4 5 1 2 1 2 2 3 3 4 5 5, 6, 7. 7. Kan? Tuan pergi umrah, tuan tang mana yang paling letih ni? Tang sa'i letih. Jauh. Jauh walaupun dia buh mozek. Lah ni 3 tingkat. Kan? Orang kaya naik motor dia tak? Naik motor 400 rial. 400 rial. Tawaf dengan motor, sa'i dengan motor. Kalau tuan-tuan kata saya nak jalan tak ada orang nak jalan atas, jangan, susah. Depa naik motor, kita nak elok tak boleh lagi. Dia ada bukan motor tu. Motor jenis duduk tu. Motor ni duduk tekan-tekan dia jalan motor. 400 rial. Kan? Hak di tengah tu lah yang ramai orang sebab dia ada asal batu ni. Dak pun di bawah dan tingkat bawah. Kan? Jauh sa'i. Jadi Hajar ni dia pusing tu. Sampai dari riwayat sebut bahawa sampai yang kali yang ke-7 dia dengar satu bunyi. Dia pergi tengok. Kan, tengok ada malaikat sedang berada di satu tempat ayam. Malaikat duduk dalam tempat ayam. Dia pergi tengok ayam keluar. Maka cepat-cepatlah dia Hajar pergi orang panggil buat kepung ayam. Dalam satu hadis kata Ibn Abbas, kalaulah Siti Hajar ini tak kepung ayam tu, Mekah tu jadi lembah. Kalau tak kepung ayam tu, Mekah tu jadi lembah yang besar. Tapi dia kepung ayam tu, dia tak jadi lembah, tapi ayam tu di bawah. Ayam tu bawah yang ada sampai sekarang. Duduk daripada orang sampai pada satu ketika, lalu satu kaum Bani Jurhum nama dia. Pok ni pok pedagang, kan, pok jalan, pok pantau, depa ni jalan. Jadi depa tengok di tengah pada pasiak tu ada burung. Depa kata biasanya kawasan ni tak pernah ada burung ni. Biasanya
Kalau sana buruh ni mesti ada ayah. Dia hantar wakil pergi tengok. Pergi tengok. Oh, rupanya ada ayah semua. Bila ada ayah, dia pergi nak duduk di situ, maka dia hajar bagi buat perjanjian dengan mereka. Mereka boleh nak duduk situ, tapi mereka tak boleh menguasai ayat. Mereka tak boleh kuasai ayat. Ayat itu bukan hak mereka. Jadi mereka bermulalah duduk di situ dengan Bani Jurhum. Sehingga bila Nabi Ismail besar, Nabi Ismail berkahwin dengan keturunan Bani Jurhum. Isteri dia yang mula. Yang pertama dia nikah dengan keturunan Bani Jurhum inilah. Dan ketika Nabi Ibrahim balik pada satu hari, Nabi Ibrahim balik pada satu hari, jadi Nabi Ibrahim nak pergi rumah Nabi Ismail. Dia pergi rumah Nabi Ismail. Kemudian bila dia cari-cari jumpa rumah Nabi Ismail, dia pergi, Nabi Ismail tak ada. Ada isteri dia ni lah. Ada isteri dia ni lah. Jadi dia tanya berkenaan ni, Ismail ke mana? Isteri dia ni pun tak banyak. Kata kami hidup susah, hidup merana, makan tak cukup, ni tak cukup, ni tak cukup, macam-macam tak cukup. Kemudian Nabi Ibrahim kata tak apa, dia nak balik lah, tapi dia kata nak bagi tolong bagi pesanan satu kat Ismail ni. Bapak dia kata pesan kat dia sedekah alam itu, sedekah alam itu. Dia Ibrahim balik lah. Kemudian Nabi Ismail balik, dia terasa macam kehadiran ayah dia main. Dia tanya. Jadi isteri dia kata memang adalah orang main. Kata beliau. Dia kata itu ayahku tu. Ada dia pesan bawa pesan suruh tukar malam itu. Oh, yang dia pesan menceraikan isteri dia. Cerai isteri dia. Boleh kahwin pula. Lebih baik balik pula. Situ je dia. Tapi isteri ni bagi pula. Walaupun mereka hidup dengan susah, payah buat, tapi isteri dia tetap dan puji Nabi Ismail, harap hidup di kuasa. Jadi dia beri pesan suruh berkemah elok alam itu. Jadi macam tu juga. Jadi maknanya Nabi Ibrahim suruh jaga anak isteri dia. Jadi peristiwa Nabi Ibrahim. Baik, kemudian وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Kemudian ayat yang seterusnya akan kami jadikan dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Dia masukkan Nabi Lut dari ayat. Kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkatinya untuk sekalian manusia. Oleh kerana Allah selamatkan Ibrahim, Nabi Lut ini ialah anak nakan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut ni adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Wa atammallahu ni'matahu 'ala Ibrahim bi an akhrajahu min baini qaumih. Allah mengeluarkan Nabi Ibrahim di kalangan kaumnya yang tak dapat berubah. Dia akan berubah. Tak boleh berubah. Kita tidak apa-apa. Duduk di kampung tu lah, duduk kawasan tu, tak boleh berubah dia. Kita berubah lah, pindah ke lain lah. Ayah sangat, kepala turun kena. Tak boleh nak berubah. Allah selamatkan Ibrahim. Wa naja ma'u ibni akhihi Lutan. Dan Allah selamatkan juga anak saudaranya yang bernama Lut. Bi an hajara ma'u ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, untuk berhijrah ke bumi yang diberkati padanya. Wa ya ardu Syam, iaitu bumi Syam. Syam ni luas, masuk dalam dia Syria dan masuk dalam dia Palestin, yang juga di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Sebab tu ada hadis yang memuji negeri Syam. Bukan Syam tu di Syria saja. Di Syria masalah ni, Allah tahu nak kata apa, masalah besar. Kan kalau dalam 10,000 orang Islam yang mati itu dilempak, diletak di Palestin untuk lawan dengan Yahudi, kan bagus. Tapi yang bunuh ni orang Islam, bunuh orang Islam. Sekarang ni dia jadi satu permasalahan yang besar, ialah kerana ada pertembungan di antara Syiah. Syiah kerana dasarnya Syiah Iran membantu kepada Syria.
Syiah Islam membantu Syria. Wah, Assad ni bunuh orang, kan? Bunuh orang. Dan kan tidak ada nampak sejarah lagi dalam Syria ni yang berperang dengan Israel ni. Walaupun dia tegas dia tak ada dalam perang dengan Israel, tapi dia bunuh orang Islam ni dah lebih banyak pada berlaku pertumpahan darah dengan Israel. Dia tak bagi orang dia keluar dari Syria, tapi dia bunuh pula. Tunjuk dalam YouTube ni macam-macam tak nak tengok. Mereka ni tak tahulah dipaksa pun macam mana sampai memperhambakan diri pada Assad ni sampai sembah patung-patung gamak-gamak dia. Setiap orang-orang awam yang ditangkap ni akan dipukul dan dipaksa suruh cium gamak Assad tu. Allah. Jadi gila tu. Ya. Salah. Benda ni orang barat dia tak kami tahu dah. Benda ni dia tak tahu apa. Benda tu masalah kita. Masalah yang tidak yang menguntungkan dia. Yang menguntungkan dia. Apa yang ada di Syria yang dia ambil? Biarlah kelik, biarlah bunuh dulu. Negara Arab, Jam'iyah, faham tak? Ad-Dual Arabiyah, Kesatuan Arab, tak boleh buat apa. Syria satu pun tak boleh nak buat apa. Negara Arab penuh. Ada kesatuan negara Arab, tak boleh nak tindak. Tak boleh nak tindak. Kalau kita kata OIC tu besar sangat, PBB mungkinlah dia buat tak hirau sangat, tapi hak kesatuan negara Arab duk mesyuarat, minta. Orang Islam mati punya. Duk rugi balik. Sedangkan di Palestin, tuan tahu tak, di Palestin saya pernah sebut dah itu. Kita ni nak ambil balik Masjid Al-Aqsa ni bukan benda yang mudah. Sekarang ni 100% duduk di bawah Yahudi. 100%. Kita hanya berperang di Gaza. Gaza ni dengan Baitul Maqdis jauh. Mereka sibukkan kita berperang di Gaza. Di Gaza ni kita sibuk perang lain. Kita tengok dalam berita mati, orang Islam mati. Orang Islam mati di Gaza ni lah. Yahudi dia berperang. Di Baitul Maqdis dia fokusai sebenarnya. Tel Aviv kita tak ada nak sampai. Dia kuasai, bermakna kita punya tujuan sebenarnya bukan saja nak ambil tanah Palestin itu, tetapi kita tujuan kita nak ambil tanah Palestin yang ada di dalamnya Aqsa. Tetapi kita sekarang ni jauh lagi nak sampai Aqsa. Dan mereka sudah pegang sepenuhnya Aqsa. Aqsa sekarang di bawah Yahudi sepenuhnya. Kita boleh pergi semayang, boleh nak pergi takat pergi semayang, boleh lah pergi lah semayang. Nak buat apa tak boleh lah. Buat tembok yang besar tinggi, pokok nyok nak masuk pun tak boleh. Kan, orang Arab tak boleh masuk. Tuan-tuan tengok banding 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kita tak nak tengok orang kurang penuh tak mati. Tuan-tuan pergi Masjid Aqsa, besar Masjid Aqsa, tapi 3 sah, 4 sah utama ya, yang lain kosong. Tak ada orang nak pergi tak boleh. Kan, nak masuk, nak kena melalui Yahudi, siapa boleh masuk? Malaysia boleh masuk, Malaysia tak boleh masuk. Malaysia tak boleh masuk, kita tak boleh masuk. Kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Pasport kita cop, tak boleh pergi. Walaupun nak pergi boleh lah sekarang. Sekarang kalau lepas, kalau tak lepas, salah. Yahudi pandai. Kan? Kalau kita pergi mana negara dia akan bagi kad pas tu kan, body pass tu kan. Kita pergi Indonesia. Di tepi Indonesia kita tulis tu, dia cop pasport kita. Dia bagi body pass tu, kita duduk biar duduk dalam pasport kita jalan ke mana pun. Kita ada tu, kita di bawah pengawalan Indonesia. Kita contoh muda Indonesia. Kan? Kita bawah pengawalan dia, kita jalan mana pun. Jadi apa-apa kita ada tu. Kita nak balik, dia ambil balik lah. Dia cop kita keluar, dia ambil balik. Balik lah. Yahudi tuan-tuan, kita nak masuk, dia bagi masuk. Masuk kod Jordan. Lah ni ramai orang masuk. Kan? Ada yang selamat masuk, alhamdulillah. Tak ada masalah lagi lah. Masuk kod Jordan, kod Mesir, kod Rafah, dia tak bagi masuk, tutup. Terowong dia tutup lah ni. Kalau nak bagi bantuan, kena masuk kod Mesir, baru boleh pergi Gaza. Nak pergi Baitul Maqdis, masuk kod Jordan.
Bila masuk kot ni, mereka akan ambil cukai kepala. Yahudi ni dia ambil cukai kepala pada berapa dolar kita tak tahu. Kemudian yang seronoknya, mereka faham. Mereka faham orang Malaysia ni tak boleh cop pasport. Mereka tak cop pasport. Mereka pun nak cari sumber dia. Mereka tak cop, mereka cop tang lain. Mereka bagi kad pas tu kat kita. Kad pas tu kat kita. Di dalam sempadan itu saja. Waktu nak proses tu kita nak keluar pada sempadan. Kita nak keluar badan nak masuk Israel, dia tarik balik pas tu, dia pegang. Jadi kita masuk dalam tu, kita tak ada apa-apa lesen. Apa lesen pun kita tak ada. Keselamatan daripada dia pun kita tak ada. Masuklah. Tu tak jadi apa-apa, alhamdulillah. Jadi apa-apa? Bagaimana? Tanggung sendiri. Tanggung diri dia apa-apa bahaya. Kan? Tapi nak buat macam mana Nabi kata la tashuddu rihal illa fi salasati masajid. Janganlah kamu bersusah payah untuk pergi musafir melainkan pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Jadi susah payah kita dengan niat kita nak Masjid Aqsa, insya-Allah boleh. Kan? Bolehlah niat dekat tu lah Masjid Aqsa lah. Tapi selamatan bahaya. Kan, sayau, bang, jaga elok. Kan, jadi orang tua kalau dekat sakit boleh gagahi. Kan, tapi takut mati. Kan, tak boleh bawa keluar. Saya sebab pengalaman. Kan, bawa berapa orang. Orang tu sakit. Sakit semua. Sebab dia seorang yang dia tak boleh tahan kencing. Jadi oleh kerana nak masuk sempadan kena tahan 2-3 jam. Kalau nak kencing tak boleh. Jadi bila tahan kencing terus tak boleh kencing. Kan? Terus tak boleh kencing. Kebetulan ada doktor yang pergi bersama tu, panggil doktor cek, kata kencing dia naik sampai pusat lah. Allah. Dia susah. Paksa ambil taksi pergi cari hospital. Alhamdulillah ada hospital lah. Kan? Hospital swasta. Pergi dia cek. Alhamdulillah, dia boleh kencing, dia boleh set, tapi dia kena gantung beg. Kan? Beg. Alhamdulillah, takut dia apa-apa. Kita nak buat pengusaha. Tapi harap-harap tak lah. Sebab tu dah ni program untuk ke Baitul Maqdis banyak iklan-iklan kan. Ada seorang tu yang balik, kebetulan kami pergi, ada seorang tu balik. Dia bawa orang, dia cerita dia pergi berapa kali? 30 kali lebih. Dia, kita nak satu kali saya. 30 kali saya ingat dia pergi ke rumah kedai dia apa. 40 kali dia pergi. Ya tadi serikat-serikat. Ada yang berjaya dan ada yang tak berjaya, dia pambat balik tak apa. Tapi saya lah. Kan, saya. Baik. Jadi negara Syam. Syam itu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut pergi ke negara Syam. Wa qala nazala Ibrahim AS di Palestin min ardi Syam. Nabi Ibrahim pergi ke Palestin. Wa nazala Lut AS di baladati Sadum. Nabi Lut pergi ke negeri Sadum. Sadum ni dekatlah dengan Israel. Sadum ni Lot mati. Bukan pergi Jordan, kalau tak pergi Palestin pun pergi Lot mati lah. Lot mati kan. Lot mati ni Jordan ni boleh pergi. Kan? Di Lot mati itulah sempadan. Dia sempadan dua. Kita tengok belah nu Israel, belah ni Palestin lah. Kita tengok suku Israel, kita macam iktiraf mereka pula. Kan? Belah nu Palestin, belah ni Jordan lah. Lot mati. Nak turun dia 250 km bawah paras laut. Dia turun bengang tengok. Tempat dia tu bengang tengok. Oh jumpa kawasan Lut mati. Sadum kawasan tu. Kan? Kawasan tu lah kawasan Nabi Lut. Nabi Lut ni kalau kita baca apa Nabi Lut tak baca lagi noh. Kita tak baca lagi, kita akan baca apa Nabi Lut. Nabi Lut ni maksiat yang besar. Kan? Hubungan sejenis. Hubungan sejenis. Sehingga Allah hantar malaikat main pun berkenan dengan malaikat dia. Habis Allah turunkan bala yang cukup besar. Allah balikkan. Saya tengok itu dalam satu, kebetulan saya tengok dalam TV lah. Dan
sikit lah orang putih buat kajian. Bagus yang putih buat kajian ni kan. Kajian dia berkenaan dengan serpihan-serpihan tulang-tulang yang dijumpai. Yang mereka buat kajian pada kata memang nampak seolah-olah ada balikan di situ. Putih dia buat kajian kan. Memang benda tu benda yang kadang-kadang kita nampak macam tak ada nak percaya, tapi benda tu benar. Pasal apa tak ada nak percaya? Pasal apa kita percaya? Kalau orang Islam dia percaya sebab Quran sebut. Kalau orang bukan Islam dia tak percaya. Pasal apa? Pasal tak ada keturunan. Tak ada keturunan yang nak cerita. Siapa nak cerita? Tak ada siapa nak cerita. Mati habis. Tapi Quran cerita. Kita oleh kerana beriman Quran. Memang benar tu benar ya. Benar. Baik. Wa fi surati Saffat بشأن أنجاب الله إبراهيم عليه السلام وإخراجه إلى بلاد الشام وأراد به كيدا فجعلناه من الأسفلين. Dan Musaffat Allah gambarkan berkenaan dengan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah sebut fa'aradu bihi kaidan, mereka nak buat tibelah kepada Nabi Ibrahim kan. Faja'alnahum minal asfalin, kami jadikan mereka ini golongan yang rendah. Ay adzallin bi ifali kaidihim, mereka golongan yang hina kerana Allah membatalkan segala tipu daya mereka itu. Kemudian waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, kata Ibrahim, inni dhahibun ila baladin a'budu fihi rabbi wa a'simu fi dini. Aku pergi ke satu tempat yang aman aku, agama aku, dan aman aku untuk menta'abudkan diri kepada Allah. Di tempat dia duduk tu tak boleh pindah, dia kena hijrah dia ke Palestin. Kemudian kita nak masuk Nabi Ibrahim membina Kaabah. Nabi Ibrahim bina Kaabah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa. Ini ayat apa? Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini Nabi Ibrahim bina asas Kaabah. Bukan Nabi Ibrahim bina Kaabah semuanya. Nabi Ibrahim bina asas Kaabah, Al-Qawaid. Dia kata di sini bahawa Nabi Ibrahim membina Kaabah dan dibantu oleh anaknya Ismail. Wakala Ismailu yu'awanu abahu Ibrahim fi bina. Ismail membantu bapaknya Ibrahim di dalam membina Kaabah, sehingga dia membantu memberikan bata, tolong bawa batu. Nabi Ibrahim yang melangsung pembinaan ini dengan meletakkan asasnya itu. Ada pendapat kata bina itu ialah bina tempat keluasan itu, tempat pembinaan itu. Dalam hadis faqad jaa fil hadis maji Ibrahim, dalam hadis cerita dulu Nabi Ibrahim pernah bawa isteri dia dengan anaknya letak di satu tempat di Mekah, fi wadin ghaira zar'ain. Kan? Nabi Ibrahim kemudian sebut kepada Nabi Ismail, ya Ismail. Nabi Ibrahim balik semula, Nabi Ismail dah besar untuk bina Kaabah. Nabi Ibrahim sebut kepada Nabi Ismail, ya Ismail, inna Allah amarani bi amrin. Allah suruh aku dengan satu kerja, dengan satu suruhan. Qala Ismail, fa asna'u ma amaruka rabbuka. Qala wa ta'inuni, kata Ibrahim, kata aku akan buat apa yang kau suruh.
Tuhan kau, apa yang disuruh oleh Tuhan kau. Kata Nabi Ibrahim, engkau akan membantu aku. Kata Nabi Ismail, aku akan bantu engkau. Ismail anak dia lah. Qala fa inna Allah mani an abni hauna baitan. Kata Nabi Ibrahim, Allah Taala menyuruh aku membina di sini rumah. Rumah bukan rumah orang, Baitullah, rumah Allah, kan? Dan Nabi Ibrahim menunjukkan dengan tangannya ke tempat itu. Wa qala fa inda dzalika rafa'a al-qawaid, maka pada masa itu juga mereka pun meletakkan asas-asas pembinaan. Ada riwayat kata mereka membina sendiri dengan Nabi Ibrahim letak pijak di batu asas tempat pijak yang namanya kekal sampai sekarang dengan nama Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, lepas kita tawaf kita sunat, yang sunat tawaf tu belakang Maqam Ibrahim. Ada riwayat kata kalau dulu memang dia rapat dengan Kaabah sebab Nabi Ibrahim memang dulu bina letak. Tapi pada zaman Khalifah Sayyidina Umar direnggangkan sedikit. Direnggangkan sedikit menjauh kita rasa kan. Jauh kita boleh tawaf ke dalam tu. Dia cuma tak boleh nak tawaf ke dalam Hijr Ismail, tak boleh kan. Baik. Di samping mereka membina itu, mereka sentiasa membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina asas Kaabah itu sambil bina sambil baca. Sambil bina sambil baca. Kalau kita tengok sejarah Kaabah ni, banyaklah sejarah-sejarah sehingga Kaabah ni pada zaman jahiliah ada dibuat tukar ganti. Ada dibuat tukar ganti pada zaman jahiliah sehingga bentuk jadi Kaabah al-jahiliyah lah. Orang jahiliyah ni sembah berhala. Kemudian ada riwayat kata hadis yang sahih kenaan seorang sahabat, tak ingatlah nama, Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair bin Awam. Kan Abdullah bin Zubair bin Awam ni ialah suami kepada Asma binti Abu Bakar. Dan anak dia nama Abdullah bin Zubair yang mati dibunuh oleh Yusuf Hajjaj As-Saqafi. Zubair bin Awam ini pernah dia berusaha untuk menukar kembali Kaabah itu, dia nak belokkan balik ikut cara Nabi buat, cara Nabi sebut, supaya buat daripada bentuk yang dibuat oleh golongan jahiliyah. Tapi dia tak sempat, silap dia tak sempat kerana mereka diserang. Kerana zaman Yazid bin Muawiyah, kerajaan Bani Umayyah ni, mereka tuduh Sayyidatina Aisyah dan Asma binti Abu Bakar dan beberapa orang sahabat cuba buat satu khalifah yang lain di Mekah. Jadi keturunan Bani Umayyah ni tak setuju. Mereka tak setuju, mereka kata sahabat ni cuba buat satu, orang kata apa? Satu pemerintahan lain. Jadi sebab tu Yazid bin Muawiyah ni dia hantar tentera yang diketuai oleh Yusuf Hajjaj As-Saqafi ni supaya pergi serang. Yusuf Hajjaj As-Saqafi ni dia berada di Iraq masa tu. Dia terus pergi ke Mekah, dia pergi serang. Dia serang, dia tentera ramai. Pak sahabat ni tak ada tentera, tak banyak. Dia serang sampai dia boleh masuk, dia boleh tangkap dan bunuh. Sehingga dia tangkap Abdullah bin Zubair bin Awam ni. Dia beri kata dua kat dia, kan? Sama ada dia lepas ataupun dia akan mati bunuh. Bila dia mati, dibunuh dia pun. Dia bunuh sahabat lah. Jadi katanya Yusuf Hajjaj As-Saqafi kemudian menghentikan pembinaan Kaabah yang dicadang oleh Zubair bin Awam tu, nak bagi jadi macam Nabi Nuh sebut. Tak payah dibuat, tak ada buat kerana Yusuf Hajjaj As-Saqafi menafikan lah. Tak ada dibuat. Jadi kita tak tahulah sejarah Kaabah sekarang ni kan. Tapi yang Kaabah itulah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Kemudian di dalam Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membina Kaabah ini, dia ada disebut
ada 3 doa, 3 jenis doa. Ada 3 jenis doa semasa di Quran. Ada 3 doa. Aqallahu ta'ala an Ibrahim wa banihi Ismail wa huma yabniyanil bait annahuma dzakara thalathata anwa' min du'a. Allah menghikayatkan, Allah menggambarkan berkenaan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, mereka berdua membina Kaabah. Sesungguhnya mereka berdua menyebut 3 jenis doa. 3 jenis doa. Doa yang pertama disebut Rabbana taqabbal minna innaka antas